Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة قال رأيت الختام بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. رواه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan bagi Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, dan kita sudah pun masuk bab yang kedua. Nah, babu maja'a fi khatamin nubuwati, bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datang pada menceritakan tentang tanda kesudahan nubuwah, tanda penutup kenabian yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini ialah hadis yang kedua daripada hadisul bab, serta hadis yang ke-17 daripada sekian hadis yang dihimpun oleh Imam Tirmidzi di dalam Syama'il Muhammadiyah. Apa kata Imam Tirmidzi?
Kata dianya, haddatsana Sa'id bin Ya'qub at-Talqani, mencerita akan kami oleh Sa'id bin Ya'qub at-Talqani. Qala, berkata Sa'id bin Ya'qub at-Talqani, haddatsana, mencerita akan kami Ayyub bin Jabirin, oleh Ayyub bin Jabir, an Simak bin Harbin, diriwayatkan daripada Simak bin Harb, an Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Samurah ni pada hadis yang ke-9 dulu kita telah pun cerita sedikit sebanyak, tentang siapakah Jabir bin Samurah, seorang sahabat Nabi, namanya Jabir bin Samurah bin Junadah bin Jundab. Itu dah. Dia ni anak saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana ibu dia Khaladah binti Abi Waqqas, kakak atau adik-beradik perempuan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia ni antara sahabat sigharus sahabah, dia panggil, di kalangan sahabat-sahabat yang kecil. Karena kebanyakan yang menceritakan tentang rupa paras Nabi, rupa bentuk Nabi, kejadian apa yang ada di tubuh Nabi, itu kebanyakannya sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Karena mereka masih budak-budak, mereka banyak menenung ataupun memandang kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang besar-besar, yang tua-tua, mereka banyak menundukkan pandangan mereka apabila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ta'zim, kerana membesarkan Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat-sahabat kecil ni mereka budak-budak, maka kerana tu mereka ketika mana kecil-kecilnya mereka banyak tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak pelik kerana orang Arab ni ingatan dia cukup kuat. Nanti bila mereka dewasa, merekalah yang meriwayatkan tentang diri Nabi ataupun kejadian tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir bin Samurah? Qala, berkata ia Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ra'aitul khatama, telah melihatlah olehku akan khatam, akan tanda kesudahan atau tanda penutup, yang ada baina katifai Rasulillah, yang ada di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu jadi aku lihat akan tanda kesudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat tu maf'ul yang kedua, ghuddatan hamra'ah. Tu dah. Mana ghuddatan? Ghuddatan ni mana lahmun, satu daging yang baru timbul, daging yang baru timbul, baina jildi wal lahmi, di antara kulit dengan daging. Jadi ada daging lebah yang ada di dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamra'a, yang kemerah-merahan. Tu. Besar mana daging tersebut? Ghuddatan hamra'a, daging yang timbul di antara kulit dengan daging yang berwarna kemerah-merahan tu, misla baydatil hamamati, seumpama besar saiznya baydatil hamamati, sebesar telur burung merpati.
Besar telur burung merpati lah. Kita nak tahu, kita tengok telur burung merpati besar mana. Lebih kurang takribannya sebesar itulah daging yang timbul di antara kulit dengan daging tersebut. Ada daging baru timbul, warnanya kemerah-merahan di antara dua belikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Jadi ulama dia berselisih pendapat tentang khatamun nubuwah, tanda kesudahan atau penutup bagi kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Adakah ada sejak daripada lahir ataupun dia baru timbul? Ada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Ini berlaku khilaf. Kata qil, waqilah, kata setengah ulamanya, khatamun nubuwah, daging yang timbul di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sudah ada sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tapi halus, kecil, tak nampak. Sehingga Nabi meningkat, membesar, baru dia ikut membesar juga. Itu satu pendapat. Satu pendapat ulamanya, tidak dilahirkan Nabi SAW dengan khatamun nubuwah. Artinya khatamun nubuwah itu tidak lahir berserta dengan Nabi SAW. Lepas tu, bilakah khatamun nubuwah tu ada di belikat Nabi, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal akhrajahu Jibrilu alaihi salam. Bahkan yang mengeluarkan khatamun nubuwah di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ialah Jibril. Bal akhrajahu Jibrilu alaihi salam min qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hati Nabi, jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Ketika mana mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelahkan dadanya. Nabi mula-mula dibelah dada ketika mana duduk di bawah jagaan ibu susuan Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah. Ketika tu Jibril mari dengan malaikat yang lain, lentangkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas batu, kemudian dibelahkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan jantung hati Nabi dan dicucikan dengan air Zam-Zam dan diisikan, dibuangkan, orang panggil hazzun minasyaitan. Ada darah yang habuan daripada syaitan, dibuang daripada jantung Nabi, dicucikan dengan air Zam-Zam, kemudian dikeluarkan khatamun nubuwah tu. Ini satu pendapat. Bal akhrajahu Jibril alaihi salam min qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatama ala zahrihi, dan di khatam di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam inda bi'satihi, ketika mana diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, khatam tersebut tu hilang. Gitu dah. Wa inda wafatihi, ketika wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wada'at Asma binti Umais. Asma bin Umais, dia letak yadaha, akan tangan dia, falam tajid al-khatama. Dia tak jumpa dah khatam yang ada di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kata Asma, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bising deh. Rosak ke? Kau kena guna ni. Halo? Kena guna ni kau? Halo? Tak ada deh. Halo? Halo?
Ada? Jadi itu satu pendapat ulama, iaitu khatamun nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan serta dengan Nabi sejak daripada lahir, tidak. Bahkan Jibril alaihi salam ketika mana membelah dada Nabi, ketika mana Nabi berusia berumur 4 tahun. Nah, ketika Nabi SAW berumur 4 tahun, dibelahkan dada Nabi SAW. Ketika itulah dikeluarkan orang panggil khatamun nubuwah. Kemudian nantinya setelah mana diutuskan Nabi, maka diletakkan di dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pendapat ulama. Wallahu a'lam. Yang sebenarnya kita pun tak tahu. Adakah khatamun nubuwah itu sekali dengan Nabi ketika mana dilahir, ataupun Jibril yang mengecok di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana inda bi'satin Nabi, ketika mana diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Cuma kata Al-Hakim At-Tirmizi, maktubun 'alal khatami kama zakara Al-Hakim At-Tirmizi, ada tertulis di atas khatam Nabi tadi itu seperti mana yang telah disebut oleh Al-Hakim Tirmizi, tawajjahu haitsu syi'ta, berhadaplah engkau haitsu syi'ta, sekira-kira yang engkau kehendak, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka, maka bahawasanya engkau mansurun, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi kata Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Hakim Tirmizi An-Naisaburi, dia kata di atas khatamun nubuwah tersebut ada tertulis ayat tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansur. Gitu. Ini pun wallahu alam lah. Kita serahlah pada Allah Taala pengetahuan yang sebenar. Cuma kita baca apa yang ditulis oleh alim ulama saja. Gitu. Tu. Jadi apa yang warid dalam hadis ni, Jabir bin Samurah tengok khatam Nabi yang ada di dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu daging yang kemerah-merahan yang timbul di atas kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya seumpama telur burung merpati. Itu saja. Tu. Kemudian wahulahu, dan kelilingnya tu ada sya'run, asy'arul aswad, ada bulu-bulu hitam di keliling khatamun nubuwah. Itu dah. Habis itu. Jadi kenapa dipanggil khatam? Kata ulamanya summiya khataman li'annahu yushbihul khatib alladhi yutbi'u bihi. Dinamakan khatamun nubuwah tu khatam kerana khatamun nubuwah tu menyerupai akan cop, atau kita kata stem yang dicopkan. Jadi sebab tu dipanggil khatam. Dia seakan-akan kita cop ke ayat bekah, ada cop timbul tu, ayat bekah, maka tu dipanggil khatam. Khatamun nubuwah dikenal khatam li'annahu alamatun ala anna sahibahu nabiyyun min indillah, supaya menjadi alamat, tanda yang menunjuk di atas bahawasanya tuan yang empunya khatam tadi tu ialah nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap nabi ni dia ada khatam dia belaka, ada alamat, ada tanda. Tapi tanda-tanda nabi-nabi yang lain di tangan. Para anbiya mursalinya lain, tanda kenabian mereka Allah Taala letak atau cok pada tangan mereka. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nah, tanda kenabian Nabi berlainan daripada para anbiya mursalin yang lain, yaitu dicopkan di dua belikat, di antara dua belikat, baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai tanda bahawasanya Nabi ini benar daripada Allah. Nah, itu tanda kenabian itu. Habis itu. Jadi hadis tersebut rawahu Tirmizi, meriwayatkan dia ini hadis oleh Imam Tirmizi, wa qala Tirmizi, dan telah berkata Imam Tirmizi, hadza hadisun, bermula ini hadis hasanun sahihun, ialah hadis hasan sahih. Habis. Kemudian seterusnya kata Imam Tirmizi, haddatsana Abu Mus'ab al-Madani, mencerita akan kami oleh Abu Mus'ab al-Madani. Qala, berkata Abu Mus'ab al-Madani, haddatsana Yusuf bin al-Majishun, mencerita akan kami oleh Yusuf bin al-Majishun, an abihi, daripada bapaknya iaitu Majishun, an Asim bin Umar bin Qatadah, daripada Asim bin Umar bin Qatadah, an jaddatihi, daripada neneknya yang perempuan, namanya apa? Rumaisah. Nama seorang sahabiah. Nah, Rumaisah al-Ansariyah. Rumaisah ni ialah daripada kalangan Ansar, artinya asal penduduk Yathrib. Dia ni di kalangan sahabiah. Tetapi masyhurnya dikatakan dia ni betul lah, sahabiah. Jadi anak dia ataupun anak dia Asim, atau cucu dia lah. Cucu Rumaisah ni tabi'i. Bukan sahabat Nabi dak lah. Jadi Asim ni dia dengar daripada nenek dia, namanya Rumaisah al-Ansariyah. Dan Rumaisah al-Ansariyah ni ada meriwayatkan dua hadis. Satunya hadis yang kita akan baca ni, dan satu lagi hadis tentang kelebihan sembahyang duha. Wasani fi salatid duha. Hadis yang kedua diriwayat oleh Rumaisah al-Ansariyah ni ialah hadis tentang kelebihan sembahyang duha yang dia riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Hadis yang pertamanya ni mana? Qalat, kata Rumaisah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia kata, dia bersabda. Kena tukar mikrofon baru dah ni. Kau nak guna hak ni? Tutup hak ni? Guna hak tu. Halo? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mata. Aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia kepada Sa'd bin Mu'adz ketika hari wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Jadi apa nama ni? Hadis ni nak cerita tentang apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'd bin Mu'adz wafat. Kuat bunyi ni. Ambil ni ya. Halo? Halo? Dengar? Siapa? Halo?
Halo? Guna ni Nah. Guna mikrofon ni. Halo? Okey. Okey dah. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni seorang sahabat di kalangan Ansar, ketua bagi kaum Aus. Nah, ya Ansar ni ada dua kelompok, Aus dan Khazraj. Jadi Sa'ad bin Mu'az ialah ketua bagi kaum Aus. Di dalam peperangan Khandaq, Sa'ad bin Mu'az dia kena anak panah. Terluka kena anak panah dan membawa kepada mati dia, meninggal dunia dia. Kemudian daripada beberapa bulan setelah menanggung sakit bekas luka, kena anak panah di dalam peperangan Khandaq. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni dia masuk Islam ketika mana sebelum daripada Aqabatul Ula Wasaniyah, sebelum daripada dibawa para hujjat daripada Yasrib ke Mekah untuk berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aqabatul Ula dan Aqabatul Saniyah. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni dia masuk Islam dulu lagi, sebelum tu lagi. Jadi dialah pembuka kepada ramainya di kalangan ahli Yasrib, Madinah tu, untuk masuk Islam. Dan beliau juga sempat sertai peperangan Badar dan Uhud. Tetapi dalam peperangan Khandaq, takdir Allah Ta'ala, dia kena anak panah dan luka dia tu membawa kepada meninggal dunia. Oleh kerana dialah pembuka jalan. Penduduk Yasrib ni pakat kenal Islam, masuk Islam. Maka pada hari meninggal, wafatnya Sa'ad bin Mu'az, Nabi SAW sabda, ihtazzalahu arsyur rahmani. Meninggal dunianya Sa'ad bin Mu'az ni bergegar tiang arash. Bergegar tiang arash. Nabi kata tu, Nabi nampak lah tu. Kewafatan Sa'ad bin Mu'az ni menyebabkan tiang arash bergegar. Pasal apa? Pasal Sa'ad bin Mu'az ni orang yang menjadi pembuka jalan. Ahli Yasrib, penduduk Yasrib berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga terjadinya bai'atul ula, bai'atul ridwan, bai'atul saniyah dan sebagainya itulah. Sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yasrib, dan berkuasa Islamnya di Yasrib, dan ditukar nama Yasrib kepada Madinatul Nabi Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Jasa siapa? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Maka di hari wafatnya Sa'ad bin Mu'az, kata Rumaisah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ihtazzalahu arsyur rahman. Bergegar kerana kewafatan Sa'ad bin Mu'az oleh tiang arash, tiang arsyur rahman. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda seperti itu, Rumaisah yang meriwayatkan hadis ni kata, aku dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk dekat sangat dengan Nabi. Sehingga mana? Walau asya'u an uqabbilal khatama allazi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Tu dah. Tu. Jikalau aku nak, kata Rumaisah, walau asya'u, kalau aku nak, kalau aku mau, an uqabbilal khatama, oleh bahawa aku mencium akan tanda khataman nubuwah Nabi, allazi baina katifaihi, yang ada di antara dua bulikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku cium? Min qurbihi, kerana dekatnya aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
la fa'altu, pasti aku boleh buat. Pasti aku boleh cium. Maknanya dia duduk betul-betul di belakang jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ni dia menguat antara satu sama lain. Mana? Yang ini pertamanya menguatkan apa yang didengar daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kata kepada Sa'ad bin Mu'az kerana wafatnya dia, bergegar tiang arash. Mu tahu di mana? Seolah-olahnya gitulah. Mu tahu di mana, hai Rumaizah? Rasulullah kata lagu tu, kerana aku duduk dekat dengan Nabi SAW. Dekat tak dekat, kalau aku nak cium khatamun nubuwah yang ada di antara dua belikat Nabi, pasti aku boleh cium. Itu makna gitu. Ayo makan suara weh kalau mikrofon lagu ni. Pasti aku boleh cium. Jadi keyakinan orang mustami'in, keyakinan orang yang mendengar tu lebih kuat bahawasanya benar Rasulullah kata lagu tu. Satu. Dan menguatkan lagi tentang bahawasanya ada khatamun nubuwah di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rumaisah ni perempuan. Perempuan kamu nak cium laki-laki. Berarti benar-benar dekatnya Rumaisah dengan Nabi SAW. Kalau aku nak cium pun aku boleh cium tiga tu. Tapi dia tak cium lah. Tapi kalau cium tak apa ke? Tak apa. Kerana Nabi SAW khususiah bagi dia. Cabut Cabut jadi hadis ni menunjukkan apa? Menguatkan lagi bahawasanya sahabat-sahabat Nabi tahu di belikat Nabi, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini at-ta'kidu ala ma'rifatis sahabah rijalan wa alamatun nubuwah. Menguatkan lagi di atas mengenal sahabat Nabi sama ada laki-laki atau perempuan tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni juga sebagai ambil beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas orang yang mati syahid. Dan hadis ni juga menunjukkan tentang kebesaran pangkat Sa'ad bin Mu'az. Sayyidul Aus tadi, penghulu kaum Aus. Kerana apa? Kerana dia menjadi pembuka bagi kebaikan. Jadi sebab itulah kalau kita jadi pendahulu bagi segala kebaikan ni, pahala kita banyak masuk. Kita buat kebaikan, kemudian orang pakat turut. Tak pakat dah pun ganggu juga. Kena tutup ni. Tutup dah. Dia cabut ni. Boleh. Tutup dah tu. Bah nak kecek ke mana?
Boleh? Sebentar. Oh, baru tak lagi teka. Negara nak ubut juga teka. Baik. Jadi hadis ni menunjuk kata bahawasanya orang yang menunjukkan atau melorongkan kebaikan sehingga diikut oleh orang ramai, itu besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sa'ad bin Mu'az, oleh kerana dialah maka berbondong-bondong ahlul Yathrib Islam, maka pada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ihtazzalahu arsyur rahman, bergegarlah kerana kewafatan Sa'ad bin Mu'az oleh arsyur rahman. Kenapa bergegar? Sedih kewafatan orang yang menjadi pendahulu bagi kebaikan tu diikut. Maka sebab tu kita buat apa-apa kebaikan sehingga orang lain pun ikut sama, besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak pahala tu memang ya dah. Nabi kata ad-dalu ala khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan sehingga orang lain boleh buat kebaikan sebab dia yang menunjuk, dia yang mengajar, dia yang mendorong, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Kira. Jadi kalau 100 orang buat kebaikan, pahala 100 orang tu dapat juga ke dia. Kenapa? Kerana dia yang menunjuk. Jadi begitulah Sa'ad bin Mu'az, kerana dia seorang ahli Madinah, Aus, Khazraj, pakak masuk Islam belaka. Kebesar tu, banyak pahalanya tu. Sehingga wafatnya bergegar tiang arasy Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis itu. Kemudian haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabiy. Ada Imam Tirmizi mencerita akan kami oleh Ahmad bin Abdah ad-Dabiy wa Ali bin Hujrin, dan Ali bin Hujr, wa ghairu wahidin, dan lain daripada tidak orang panggil dua orang tu saja lagi. Itu manalah. Dan oleh yang lain daripada seorang, lebih daripada dua orang. Orang menceritakan ni. Qalu, berkata mereka itu semua perawi, haddatsana, mencerita akan kami oleh Isa bin Yunus, oleh Isa bin Yunus, an Umar bin Abdullah maula Ghufrah, daripada Umar bin Abdullah maula Ghufrah, itu bekas hamba bagi Ghufrah. Qala, berkata Umar bin Abdullah maula Ghufrah, haddatsani, mencerita akan daku Ibrahim bin Muhammadin, oleh Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad Al-Hanafiyah ni, min waladi Ali bin Abi Talib, daripada anak-anak bagi Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni setelah mana wafatnya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Sayyidina Ali ni berani kahwin lain. Kerana sebelum tu tak berani. Ali sebelum tu nak kahwin dah lain. Maka Fatimah pun sedih, mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kata, Fatimah ni bid'atun minni, bahagian daripada tubuhku. Siapa man aza Fatimah faqad azani. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Bila menyakiti Fatimah, menyakiti Nabi, tak berani Ali nak kahwin seorang lagi. Lalu bila wafatnya Fatimah, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah Ali ni kahwin lagi. Maka ada lagi anak-anak Ali bin Abi Talib, antaranya Muhammad Al-Hanafiyah. Itu. Ali ini kana Aliun, adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mensifatlah ia Ali akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu fa zakara al-haditsa bi tulihi,
Maka disebut dengan panjang hadis tersebut. Hadis tersebut telah pun kita baca pada hadis nombor 5 dalam bab yang pertama. Wa qala Ali. Nah, dalam sepanjang-panjang hadis yang diceritakan oleh Ali tentang sifat khalqin Nabi, kejadian rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara ayat yang disebutnya baina katifaihi khatamun nubuwati, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya tanda kenabian Nabi. Wahwa, dan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina, ialah penutup bagi sekalian para nabi yang lain. Yakni permulaan para nabi yang lain. Tak ada dah. Tidak ada la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi yang dilantik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi selepas Nabi Muhammad tu ada. Ada Nabi Isa, Nabi Idris. Nabi Idris masih hidup di langit. Nabi Isa pun masih hidup di langit. Di atas pendapat yang mengatakan Khadir tu nabi. Begitu juga Nabi Ilyas. Tu nabi selepas Nabi Muhammad tu ada, tetapi sudah lama dah dilantik menjadi nabi. Gitu dah. Sebelum Nabi Muhammad SAW lagi, Nabi Idris sudah jadi nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi nabi lagi, Nabi Isa sudah jadi nabi. Lepas tu apa makna la nabiyya ba'dah? Nabi kita ni khatamun nabiyyin, iaitu penutup bagi permulaan para nabi. Jadi tak ada dah nabi yang dilantik baru oleh Allah Taala setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tutup dah, tak ada dah. Dah. Jadi kalau orang mengaku kata saya nabi baru dilantik kemarin, bohong selalu dah. Pasal apa? Pasal nabi kita penutup. Penutup bagi lantikan nabi baru. Tu maksud gitu. La nabiyya ba'dah, tak ada nabi selepas Nabi Muhammad, tu makna tidak ada lantikan baru dah jadi nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Bukan tak ada nabi. Nabi lepas Nabi Muhammad ada lagi. Tu takut kita pening. La nabiyya ba'dahu, tak ada nabi dah lepas Nabi Muhammad. Tu Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khadir, contoh. Di atas pendapat yang mengatakan Khadir tu nabi. Bukan nabi kalau agak tu. Ya. Tapi kenabian mereka tu dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilantik lama dah. Itu maksud. Pelantikan baru tak ada, dengan sebab dilantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Jadi di sinilah ijaznya Al-Quran. Sebagaimana kita sebut dah sebelum ni. Ijaznya Al-Quran, Allah Ta'ala kata maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad tu bukanlah bapa lagi laki-laki di kalangan kamu yang biasa-biasa, tidak. Akan tetapi dia tu utusan Allah dan penutup bagi permulaan para nabi-nabi yang lain. Tak ada dah lantikan yang baru. Jadi kalau Allah Ta'ala kata walakin rasulallahi wa khatamal mursalin, Nabi Muhammad tu penyudah bagi Rasul, ini barangkalinya boleh ada Nabi karena tiap-tiap Nabi itu belum tentu Rasul. Gitu dah. Tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Tapi tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Jadi Allah Ta'ala nafikan yang khas. Yang apa? Yang khas mana? Khas Nabi, penutup bagi sekalian Nabi. Jadi jangan kata saya ni Rasul tapi bukan Nabi. Bohong lalu. Bukan bohong. Jahil tu. Orang yang mengaku dia Rasul tapi tidak Nabi tu jelas-jelas sekalinya jahil. Pasal apa? Pasalnya tidak ada Rasul yang tidak Nabi. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Tapi kalau Nabi, ada tak yang bukan Rasul? Ada. Banyak.
Nabi saja. Nah, yang tidak tu banyak. Tu. Kata setengah ulama 24,000. Ada kata 124,000. Qaul yang rajih kata jangan ditentukan beberapa angka. Serah pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qaul yang rajih. Kenapa? Karena kita tak tahu. Hak sebenar-benarnya Nabi itu ada berapa? Melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang dikhabarkan oleh Allah kepada Rasulullah bukan semua. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Setengah daripada Nabi Rasul itu ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Rasul yang kami tak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Jadi ada riwayat hadis Nabi sebut 224,000 Nabi. Ada riwayat mengatakan 124,000. Itu nak kata banyaknya Nabi yang tidak Rasul. Tetapi tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Jadi kalau Allah Ta'ala kata walakin Rasulullahi wa khatamal mursalin, akan tetapi Nabi Muhammad itu ialah Rasul utusan Allah dan penutup bagi Rasul-Rasul. Boleh saja ada Nabi tapi tidak Rasul. Gitu kan? Itu habis itu. Baik. Kuah apa dah? Mula-mula letih dengan mikrofon speaker ni deh, cabut nak tekak. Apa kita ni boleh supaya pihak pengurusan masjid boleh tukar sistem baru yang lebih canggih, lebih lebih supaya orang mengajar pun tak sakit tekak. Wallahu a'lam. Kita sambung semula-mula. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azrah bin Thabit wallahu a'lam wa ilmuhu Bismillahir Rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu min ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ila qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqih al-'ilmi wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. أمتنا